Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, pada jemaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita pimpinannya, yang dengan pimpinannya itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita terus mempelajari ilmu-ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dapat kita mengamalkannya, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tempoh hari sebelum kita masuki bulan Ramadan telah kita menyelesaikan membaca kitab Safinatun Najah, sebuah kitab fikih ibadat yang ringkas yang membahaskan tentang perkara-perkara asas berkaitan dengan ibadat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah kita akan menyambung dengan menggunakan kitab yang baru yang dinamakan dengan kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Bermakna kita akan memasuki bab berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan perkahwinan dan sebagainya. Kebiasaannya para ulama apabila mengarang kitab fikih, mereka akan mendahulukan bab yang berkaitan dengan bab ibadat, kerana ia adalah merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, daripada bab bersuci, daripada bab solat dan sebagainya. Dan telah kita melalui perkara asas tentang bab-bab ibadat yang lalu. Kemudian setelah mana selesai membicarakan bab ibadat, para ulama akan memasuki bab yang baru dinamakan sebagai bab muamalat. Bab yang merupakan membicarakan berkenaan dengan hubungan antara manusia dan juga manusia. Daripada bab jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, wakaf, wasiat dan sebagainya. Kemudian setelah membicarakan berkenaan dengan muamalat, barulah para ulama akan memasuki topik yang baru yang dinamakan sebagai bab munakahat, iaitu bab yang berkaitan dengan nikah kahwin. Perkara berkaitan dengan nikah, berkenaan dengan syarat wali, berkenaan dengan rujuk, talak, iddah, nafkah dan sebagainya. Jadi perkara yang berkaitan dengan bab nikah ni adalah perkara yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Ramai di antara kita kurang terdedah dengan perkara yang berkaitan untuk mempelajari bab berkenaan dengan bab nikah. Ada yang cuma belajar sebelum nak bernikah tapi hanya mempelajari sebahagian tajuk saja. Sedangkan dalam bab nikah ni banyak perkara yang perlu untuk kita ketahui. Syarat wali tu apa? Syarat saksi tu apa? Syarat suami nak bernikah tu macam mana? Si isteri punya syarat macam mana? Bila kalau wali tu tak ada, dia berpindah kepada wali yang jauh. Bila yang satu wali tu tak ada atau tak cukup syaratnya, dia berpindah kepada wali hakim, bukan berpindah kepada wali yang jauh. Ini semua nak kena faham. Kerana kalau kita tidak mengetahui, kita main lagau saja, takut nanti perkahwinan itu akan menjadi sebuah perkahwinan yang zina. Na'udzubillah. Berapa ramai orang yang tidak tahu bahawasanya talak itu ada 3 saja. Dan 3 tu maksimum.
Mereka kata asal boleh talak rujuk, asal talak rujuk, asal talak rujuk. Subhanallah. Kerana apa? Kerana kejahilan. Mungkin juga kerana kurang terdedah dengan perkara yang berkaitan dengan bab nikah. Jadi insya-Allah kita akan bermula pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah daripadanya, kita akan membaca kitab yang dinamakan Al-Miftah li Babin Nikah. Kitab ini dikarang oleh seorang alim wali daripada wali-wali Allah, seorang mufti di Hadramaut dahulu, Al-Imam Ad-Da'i ila Allah Al-Habib Muhammad bin Salih bin Hafiz radhiyallahu an, ayahandanya Habib Umar bin Hafiz. Beliau pada dahulu merupakan mufti di Tarim dahulu dan beliau mengarang kitab ini. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama membaca kitab ini, di mana Al-Fakir sendiri belajar kitab ini bersama orang yang belajar direct daripada pengarang kitab ini. Ya, subhanallah. Baik, kita akan mulakan baca mukadimah kitab terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat Allah dan salamnya ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya dan juga para tabi'in daripada pengikutnya. Faqad sa'alani ba'du raghibina minal ikhwani as-sadiqin an ajma'a ma tajibu ma'rifatuhu ala mubashiri aqdi nikahi minal umuri lazimati syar'an ala mazhabi al-imam Syafi'i radhiyallahu anhu fa'ajabtuhu ila zalik. Telah bertanya kepada aku beberapa orang yang bersemangat daripada saudara-saudaraku, daripada teman-temanku, agar mana aku mengumpulkan apa yang wajib untuk diketahui bagi orang yang melangsungkan akad nikah, daripada perkara-perkara yang wajib diketahui dari sudut syarak atas mengikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, maka aku penuhi permintaan mereka tersebut. Jadi pengarang Al-Imam Habib Muhammad bin Salih bin Hafiz, beliau menulis kitab ini, kitab yang ringkas berkenaan dengan bab nikah. Kerana kalau kita melihat pada kitab-kitab bab nikah yang lain atau kitab-kitab yang besar, banyak masalah-masalah yang kita pun tak terfikir. Masalah-masalah yang kalau kita baca tu mungkin perlukan 10 kali baca baru boleh faham. Pasal macam-macam masalah, subhanallah. Jadi kitab ini, kitab Al-Miftah li Babin Nikah, hanya akan menyentuh perkara-perkara yang asas yang wajib untuk kita ketahui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bab nikah. Dia kata sini, ma tajibu ma'rifatu ala mubashir aqli nikah. Apa yang wajib diketahui daripada orang-orang yang melangsungkan akad nikah. Apa yang wajib diketahui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah itu sendiri. Daripada sudut akadnya, daripada sudut lafaznya, daripada sudut saksi dan walinya, daripada sudut nafkahnya, talak, rujuknya dan sebagainya. Ini semua perkara wajib diketahui. Sebenarnya, bab nikah ni, atau kita katakan bab munakahat, wajib untuk kita pelajari sebelum kita bernikah. Bukan dah nikah baru nak belajar. Sebenarnya. Dia nak kena belajar tu sebelum kita nikah. Sama juga dengan orang yang hendak melakukan solat, orang yang hendak bersuci, dia nak kena belajar dulu baru dia bersuci. Nak belajar dulu baru tahu macam mana nak istinja, baru dia istinja. Nak tahu dulu macam mana nak solat, baru dia solat. Bukan tengah solat tu pergi belajar. Dah terbalik. Subhanallah, melainkan kalau dia baru masuk Islam, dia belajar yang sekadarnya lah kerana nak kejar waktu. Jadi bab nikah ni dia nak kena belajar sebelum dia bernikah sebenarnya. Baik. Ala mubashiri aqdi nikahi minal umuri lazimah. Apa yang wajib, apa yang biasa dilakukan, apa yang patut diketahui dari sudut syarak mengikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Jadi Imam Habib Muhammad bin Salih bin Hafiz, beliau ni adalah mazhab Imam Syafi'i, maka beliau mengarang dan tempat beliau tinggal tu majoritinya adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan kita pun majoriti di Singapura juga adalah mazhab Imam Syafi'i, dan di Nusantara ni memang kebanyakannya mazhab Imam Syafi'i. Bukan Nusantara saja, kebanyakan penganut mazhab dalam Islam, kebanyakan mazhab Syafi'i. Almost 60% or 70% semuanya mazhab Syafi'i. Subhanallah.
Fa'ajabtuhu ila zalik, maka aku pun memenuhi permintaan mereka tersebut. Wa katabtu hazil waraqati al-musamma al-miftah li babin nikah. Maka aku pun menulis lembaran-lembaran ataupun kitab ini dan aku menamakannya al-miftah li babin nikah. Al-miftah tu bermakna kunci. Li babin nikah, pada bab nikah, yang kunci untuk memahami perkara-perkara asas berkaitan dengan bab nikah. Wallahul mas'ulu an yaj'ala zalika khalisan liwajhil karim, amin ya rabbal alamin. Dengan harapan agar mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyusunan kitab ini ikhlas hanya untuk mengharapkan keridhaannya yang mulia, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita selesai membacakan mukadimah daripada pengarang kitab ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada esok hari membicarakan tentang tajuk yang pertama dalam kitab ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baca surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis.